Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Insyaallah sanadrusu al-yawm fil madda as-sirah lis-sanati salis. Insyaallah hari ini kita akan sambung pembelajaran kita bagi subjek sirah tahun 3. Okey, baik, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, insyaallah mari sama-sama kita baca doa sebelum belajar. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang seterusnya, semua Ustazah nak sila sediakan buka kitab pada halaman 20 dan juga pada halaman 21. Tajuk kita yang seterusnya ya. Okey, kita teruskan. Okey, boleh ikut Ustazah sama-sama sebut. Naqdu as-sahifati. Naqdu as-sahifati. Okay, kita lihat terjemahannya. Ma makna naqdu? Naqdu bermakna penghapusan. Hapus. As-sahifati bermakna lembaran perjanjian. Okay, lembaran perjanjian ataupun naskah perjanjian. Okay, ni Ustazah ada bagi contoh naskah perjanjian yang ditulis oleh kaum Quraisy pada zaman dahulu, dan naskah ini digantung di dinding Kaabah. Macam mana dia boleh buat, macam mana adanya perjanjian ni? Bila mana kaum kafir Quraisy ni dia telah membuat keputusan sebulat suara untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keputusan ni disampaikan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Tetapi Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ni dia tak ambil serahkan Nabi. Tak ambil serahkan. Jadi apabila rancangan tersebut tidak berjaya, maka orang kafir Quraisy ni dia merancang pemulauan. Pemulauan ni maksudnya mereka bersepakat untuk mendatangi satu perjanjian yang bertulis mengatakan mereka ni tidak akan boleh kahwin, tak boleh berjual beli dan menyekat segala sumber rezeki. Sehinggalah mereka ni nak serah Nabi. Macam mana berlakunya penghapusan lembaran perjanjian ni? Jadi kita sambung pembelajaran kita. Lihat pada yang seterusnya. Fis sanatil ashirati minan nubuwati ittafaqa khamsatu min ashrafi Quraisyin fanaqadu as-sahifata wahum. Sekali lagi. Awalan fis sanatil ashirati minan nubuwati ittafaqa khamsatu min ashrafi Quraisyin fanaqadu as-sahifata wahum. Okay, kita lihat terjemahannya. Okay, ni makna bagi nombor 1. Pada tahun ke-10 daripada kenabian telah bersepakat 5 orang daripada pembesar Quraisy untuk menghapuskan perjanjian tersebut, dan mereka ialah baik, ni adalah senarai nama 5 orang daripada pembesar Quraisy yang telah bersepakat untuk menghapuskan lembaran perjanjian tersebut. Yang pertama, alif, Hishamu ibnu Amru, iaitu Hisham bin Amru. Tengok ba, Zuhairu ibnu Abi Umayyati, iaitu Zuhair bin Abi Umayyah. Okay, tengok yang jim,
Al-Mut'imu ibnu Adiyin Naufali, iaitu Mut'im bin Adi Naufali. Tengok yang dal, Abul Bakhtariyu ibnu Hishamil Asadiyi, iaitu Abu Bakhtari bin Hisham Asadi. Ha, Zam'atu ibnul Aswadil Asadiyi, iaitu Zam'ah bin Aswadi Asadi. Jadi antum kena ingatlah kelima-lima nama daripada pembesar Quraisy yang telah berpakat untuk menghapuskan lembaran perjanjian. Thaniyan, wattafaqu ala dhalika laylan falamma asbahu ghadan Zuhaira fatafa bil baiti thumma aqbala ala an-nasi faqala ya ahla makkah anakulu at-ta'ama wa nalbasu ath-thiyaba wa banu hashimin wal mutallibi halki la yabi'una wa la yabta'una wallahi la aqudu hatta tushaqqa hadhihi as-sahifatu az-zalimatul qati'atu. Apa maksud bagi ayat yang kedua ni? Okay. Dan mereka pun bersepakat. Mereka ni adalah kelima orang tadi itulah. Mereka telah berpakat pada malam itu. Okay. Pada keesokan paginya, Zuhair mengelilingi Kaabah, kemudian mendatangi kelompok manusia lalu berkata, wahai penduduk Mekah, apakah layak kita memakan makanan dan memakai pakaian, sedangkan Bani Hashim dan Bani Muttalib menghadapi kebinasaan dan tidak siapa berjual beli dengan mereka. Demi Allah, aku tidak akan berdiam diri melainkan setelah dikoyak perjanjian yang zalim ini. Okay, jadi Zuhair ni dia pergi kepada ramai orang, lalu dia kata, kita layak ke nak makan makanan dan memakai pakaian, sedangkan keluarga Nabi Muhammad iaitu daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib menghadapi kebinasaan, dok boleh jual beli, dok boleh nak cari sumber makanan. Jadi bila keadaan begitu, Zuhair pun berkata, demi Allah, aku tidak akan berdiam diri melainkan setelah dikoyak perjanjian yang zalim itu. Yang ketiga, kita teruskan. Faqama ilaihal mut'imu ibnu Adiyyi fashaqqaha. Kanatil ardatu qad akalatis sahifata falam yabqa fiha illa ma fihi ismullahi. Okay, kita lihat maksudnya. Maka Al-Mut'am pun bangun dan meluru ke arah naskah perjanjian itu untuk mengoyakkannya. Tetapi didapati Anai-Anai telah memakan naskah tersebut tanpa meninggalkan apa pun kecuali ada padanya nama Allah sahaja. Okay, saya sediakan satu gambaran. Ni Anai-Anai. Mungkin pelajar-pelajar sudah kenal ya. Anai-Anai macam mana. Okay, dalam bahasa Arab, Anai-Anai al-ardatu. Inilah anak-anak yang telah memakan naskah ataupun lembaran perjanjian tersebut tanpa meninggalkan apa-apa pun kecuali hanya ada nama Allah sahaja. Baik, yang seterusnya, Rabi'an, fakharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu min al-hisari ba'da an makathu fi asy-sya'bi qariban min 3 sanawatin. Okay, maksudnya, maka keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ahli keluarganya yang dipulaukan selepas menetap di Sya'bi hampir selama 3 tahun. Okay, jadi selepas sahaja dapati perjanjian tersebut terhapus, dimakan oleh anak-anak, maka Nabi Muhammad berserta keluarganya pun keluarlah daripada pemulauan tersebut. Maksudnya
dia berada di dalam satu kampung tu selama 3 tahun, dah hampir selama 3 tahun, tak boleh keluar pergi mana-mana. Jadi bila perjanjian tersebut dihapuskan, maka mereka pun bebas. Yang seterusnya, khamisan, la yasilu ilaihim syai'un minat ta'ami illa khafyatan hatta akalu waraqash syajari. Maksudnya, tidak sampai kepada mereka sesuatu pun daripada makanan, melainkan secara sembunyi-sembunyi sehingga mereka terpaksa memakan daun-daun pokok. Jadi inilah yang berlaku kepada mereka apabila mereka ni dipulaukan. Mereka tidak boleh berjual beli, tidak boleh mendapatkan makanan. Jadi kalau dapat pun secara sembunyi je, sehingga kan mereka ni terpaksa memakan daun-daun pokok. Sebab nak beli pun tak boleh, nak cari makanan pun tak boleh. Jadi menyebabkan mereka ni terpaksa makan daun-daun pokok. Sadisan, wa kana ar-rasulu qad akhbara anna al-ardata qad akalatis sahifata falamma nazzalatha Quraisyun liyamzaquha wajaduha kama akhbara. Maksud yang keenam ni, Rasulullah telah memberitahu bahawa baginda mengetahui anak-anak telah memakan naskah perjanjian tersebut. Maka apabila mereka turun untuk memusnahkannya, mereka dapati ianya benar seperti yang diberitahu. Baik, jadi secara al-khalasah untuk ataupun ringkasan pembelajaran kita pada hari ini, ada 3 poin penting yang Ustazah akan terterakan pada video kali ini. Yang tadi cerita secara kefahaman, yang ni adalah ringkasan yang antum perlu tahu. Yang pertama, fis sanatil ashirati minan nubuwati. Fis sanatil ashirati minan nubuwati. Apa maksudnya? Fi pada as-sanati tahun, al-ashirati ke-10, mina daripada an-nubuwati kenabian. Jadi poin penting yang pertama yang antum perlu tahu, perlu ingat, naqdus sahifah, lupusan ataupun penghapusan lembaran perjanjian tersebut berlaku fis sanatil ashirati minan nubuwati, berlaku pada tahun ke-10 daripada kenabian. Soalan yang mudah untuk kita faham, kalau Ustazah tanya, bila berlakunya penghapusan lembaran perjanjian itu? Jadi antum perlu jawab fis sanatil ashirati minan nubuwati. Penghapusan lembaran perjanjian berlaku pada tahun ke-10 daripada kenabian. Itu poin yang pertama. Kita lihat pada poin yang kedua. Khamsatu min ashrafi Quraisyin. Khamsatu min ashrafi Quraisyin. Maksudnya khamsatu, 5 orang, min daripada ashrafi pembesar Quraisyin, Quraisy. Jadi poin penting yang kedua, 5 orang daripada pembesar Quraisy. Yang Ustazah telah bagi tunjuk pada awal-awal tadi tu, 5 orang daripada pembesar Quraisy. Nama-nama tu antum kalau boleh perlu ingat. Contoh soalan yang mudah kita faham. Sila sebutkan 5 orang daripada pembesar Quraisy. Jadi antum perlu sebutlah nama-nama tu. Zuhair, Mut'am, ada ramai lagi tu. Ada 3 orang lagi. Yang seterusnya, poin ketiga, kanatil ardatu qad akalatis sahifah. Kanatil ardatu qad akalatis sahifah. Apa maksudnya? Adalah
Anai-anai qad akalati, yang telah memakan as-sahifata, naskah perjanjian itu. Okay, jadi poin ketiga berkenaan dengan anai-anai yang telah memakan naskah perjanjian itu. Okay, contoh soalan mudah, apakah yang telah memakan naskah perjanjian itu? Jadi jawapan dia mudah je, anai-anai. Okay, jadi ni adalah 3 khulasah ataupun ringkasan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ustazah harap semua boleh faham. Okay, jika ada yang tidak faham, boleh terus berhubung dengan Ustazah ya. Okay. Kurang tu datang daripada diri Ustazah sendiri. Wa ilal liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum.